Jadi ini ada satu kenyataannya. Puteri Gunung Ledang juga ialah cucu Sunan Ampel Wali Songo. Jadi maknanya Puteri Gunung Ledang ini adalah keturunan baik-baik dan keturunan orang besar-besar. Jadi kalau kita lihat di situ yang sebenarnya, manakala ibu Puteri Gunung Ledang bernama Siti Murtasimah, anak kepada Maulana Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel, yang dikenali dengan nama Wali Songo oleh masyarakat Islam Nusantara. Keluarga Puteri Gunung Ledang adalah keluarga yang Bismillahirrahmanirrahim. Sebilangan besar sejarawan mendakwa Puteri Gunung Ledang adalah puteri raja dari Jawa. Hanya sebilangan kecil penulis menghasilkan karya mereka dengan merujuk Puteri Gunung Ledang berasal dari Kerajaan Majapahit. panggilan Puteri Gunung Ledang ialah Gusti Puteri Ajeng Ratno Gumilah Sari. Itu salah satu panggilannya. Dan lagi panggilannya ialah Raden Ratna Gumilah Sari, Raden Gumilah ataupun Siti Jamilah. Jadi ini ada satu kenyataannya. Puteri Gunung Ledang juga ialah cucu Sunan Ampel Wali Songo. Jadi maknanya Puteri Gunung Ledang ini adalah keturunan baik-baik dan keturunan orang besar-besar. Jadi kalau kita lihat di situ yang sebenarnya, Puteri Gunung Ledang ini yang sebenarnya duduk di alam nyata, bukannya alam mitos. Profesor Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli yang merupakan pengarah di Institut Peradaban Melayu, Universiti Perguruan Sultan Idris, menjelaskan bapa kepada Puteri Gunung Ledang bukanlah dari Kerajaan Majapahit. Baginda dikatakan anak Sultan Demak pertama 1478 hingga 1518 yang memerintah di Jawa Tengah, yang dikenali sebagai Sultan Alam Fatah Al-Akbar. Manakala ibu Puteri Gunung Ledang bernama Siti Murtasimah, anak kepada Maulana Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel, yang dikenali dengan nama Wali Songo oleh masyarakat Islam Nusantara. Keluarga Puteri Gunung Ledang adalah keluarga yang berjuang di alam Melayu, berjuang kerana Melayu, berjuang kerana Nusantara, berjuang kerana Islam. Tapi kalau dapat kita lihat pulau besar, Gunung Ledang, ianya berhampiran dengan beberapa gunung di Negeri Sembilan, iaitu Gunung Angsi, Gunung Berembun, dan Gunung Jono, dan Gunung Datuk. Dan kesemua gunung-gunung ini adalah tempat penting dari segi Kesultanan Melayu dahulu. Kerana gunung ini adalah tempat pertahanan, tempat menimba ilmu, dan tidak mustahil bahawa di gunung-gunung ini juga sudah ada pentadbirannya, sudah ada kerajaannya. Dikisahkan Raja Majapahit ketika itu, Raja Brawijaya V beragama Hindu telah melarikan diri ke Bali setelah kerajaannya diruntuhkan pendakwah Islam yang dibantu pengikut Wali Songo pada tahun 1478. Setelah itu berdirilah kerajaan Islam Demak di Jawa Tengah yang dipercayai dipimpin oleh bapa kepada Puteri Gunung Ledang, Sultan Alam Fatah Al-Akbar. Dari segi keislaman, dari segi adat, dari segi kemelayuan, dan dari segi budaya. Jadi tidak boleh kita pisahkan dalam soal itu. Jadi kalau kita dapat lihat, cerita ini ada cerita di dunia nyata dan ada cerita yang saya panggil di dunia yang tidak nyata. Dunia tidak nyata ini saya istilahkan sebagai cerita sastra. Itu yang dikatakan ada unsur-unsur mitos. Jadi ada dikatakan bahawa Tun Mamat sampai ke puncak. Ada yang mengatakan Laksmana Hantuah sampai ke puncak. Dan ada syarat-syarat peminangan darah anak Sultan Ahmad, dan ada
hati nyamuk dan berbagai-bagai lagi. Semuanya ini ada nilai pengajaran, nilai pendidikan yang perlu kita fikirkan. Maka Tun Mamat teruskan langkah demi membawa utusan Baginda Sultan. Setelah tiba di sebuah taman dipenuhi rimbunan pokok bunga, kedengaran merdu nyanyian gurindam mendayu-dayu di sana sini. Maka terkejutlah Tun Mamat bila muncul seorang perempuan tua merenung tajam ke arahnya. Tun Mamat terus menyampaikan hajat Sultan Mahmud yang ingin memperisterikan Puteri Gunung Ledang. Apa tujuan anak anda kemari? Hamba datang membawa titah Baginda Sultan Melaki meminang Tuan Puteri Gunung Ledang. Boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Itu lebihnya orang Melayu. Dia bukan kata tolak, tetapi orang Melayu menolak dengan penuh hikmah, dengan penuh adab. Ya, kalau kita lihat, kalau dalam pantun lama ada bercerita anak Cina memasang pukat sampai ke Deli, hidup dunia elok beradat, budi bahasa tak boleh dijual beli. Maknanya dia menolak secara halus. Kehalusan itu menyebabkan Sultan sendiri faham. Dengan sendirinya dia tahu dia layak ataupun tidak. Terdapat beberapa teori yang timbul dari kajian sastra lisan dan kacamata masyarakat berkenaan syarat yang diberikan kepada Sultan Mahmud. Dikatakan syarat 7 dulang hati nyamuk dan hati hama dibuat untuk membersihkan Kota Melaka daripada serangga yang membawa penyakit. Syarat itu juga menggambarkan sikap Sultan Mahmud yang sanggup menggadaikan hati rakyat jelata demi mencapai matlamat yang dihajatkan. Syarat 7 tempayan air mata dara pula dilihat sebagai pelambangan kesengsaraan anak-anak gadis yang dipaksa menjadi gundik sultan dan berpisah dengan keluarga. Sampaikan pada Sultan. Apabila sampaikan pada Sultan, Sultan suka. Sultan boleh adakan tu. Sebenarnya Puteri Gunung Ledang tu dia cuba nak tengok kebijaksanaan Sultan. Bukan dia menolak kerana dia tak dapat darah anak dia. Dia menolak ni kerana kezaliman. Selain itu, syarat semangkuk darah putera mahkota pula bagi menyedarkan Sultan Mahmud tentang tanggungjawab utama Baginda sebagai pemerintah Melaka. Hanya tempurung kelapa itu saja yang masih kosong. Penolakan Puteri Gunung Ledang bukan atas sebab raja tidak boleh menghadirkan barang-barang itu, tetapi kerana perjalanan Puteri Gunung itu sendiri adalah perjalanan dalam bentuk kelembutan hati. Jadi bila Sultan hendakkan sanggup membunuh anak kerana satu orang perempuan, disitulah berlakunya penolakan. Dalam filem Puteri Gunung Ledang terbitan 1961 keluaran KT Keris juga memaparkan babak Sultan Mahmud menghunus keris ke tubuh Tun Ahmad, namun sempat dihalang oleh Puteri Gunung Ledang. Jadi Puteri Gunung Ledang, suami dan isterinya seorang pendakwah, seorang pengembang Islam. Jadi oleh sebab itulah dia tidak mahu terikat dalam keadaan yang seperti ini. Dia perlu balik semula ke Demak. Jadi oleh sebab itu kerjanya masih lagi banyak. Bukan terikat dalam satu sudut yang paling sempit. Jadi dia mesti terus berjuang dalam skop yang paling besar. Jadi timbullah alasan-alasan yang paling berhemah untuk menolak keadaan itu. Jadi pada saya itu menunjukkan ketinggian budi seorang puteri. Kalau dari segi konsep Melayu pun, kalau nak tahu tingginya gunung, tanya burung. Kalau nak tahu dalamnya lubuk, tanya kepada memerang. Kalau nak tahu lebarnya padang, tanya pada seluang. Kalau nak tahu hutan nan tebal, tanya pada Pak Belang.
Kalau nak tahu lebarnya padang, tanya pada belalang. Jadi kita kena tanya kepada orang yang pakar, orang yang arif, orang yang faham. Kalau kita tanya kepada orang yang tak pakar, ada ceritanya, tanya kepada yang pakar, lepas tu kita buat satu kesimpulan yang sebenar benda itu macam mana? Benda itu bagaimana? Kalau kita buang cerita ini adalah satu kerugian. Sebab ini menggambarkan kehebatan orang Melayu. Sebab dapat menyerlahkan tentang kelisanan. Kehebatan pemikiran orang Melayu mendidik melalui cerita. Sejarah ini perlu dipelihara demi memelihara sastra negara agar tak lapuk di telan zaman. Walaupun kisah yang berbeza sama ada daripada cerita lisan atau fakta kajian, tetapi matlamat tetap sama. Menyalurkan nilai-nilai murni demi keharmonian bangsa dan agama.